Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan Sabtu kedua, anjuran Masjid Muaz bin Jabal, Taman Setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jol hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sekarang di bab yang ketiga, yang mana Ustaz Muhadhir cuba meleraikan kekeliruan yang bermain dalam fikiran sebahagian umat Islam tentang jenis ibadah, bentuk ibadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya tajuk ini masih ada kaitan yang rapat dengan dua bab yang pertama. Kalau tuan-puan masih ingat, bab yang pertama kita meleraikan kekeliruan tentang masalah bid'ah, yang mana sebahagian umat Islam menyangkakan kalau perkara itu bid'ah baharu, tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka automatik perkara itu haram. Lalu kita telah terangkan bahawa para alim ulama di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu sesat, memahami kullu dalam hadis dengan makna kullu majmu', iaitu kullu yang membawa makna sebahagian atau kebanyakan, bukan dengan makna kesemua. Kita telah terangkan bahawa ulama salaf seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan jelas membahagikan bid'ah kepada dua, terpuji dan juga terkeji, dan menjadikan kayu ukurnya kalau selari dengan sunnah, yakni ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terpuji. Kalau bercanggah dengan sunnah, tidak kena dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkeji. Bukannya bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian. Itu adalah penyelewengan terhadap makna kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang mana yang lebih faham makna kalam Imam Syafi'i tentulah murid-murid beliau yang mengaji dengan beliau. Ulama-ulama Syafi'iyah kita boleh katakan 100% sepakat menerima adanya bid'ah yang hasanah. Syarat jangan melanggar syarak. Kalau melanggar syarak, dia bertukar menjadi bid'ah sayyi'ah, buruk, dalalah, sesat. Lalu kata mereka, susah-susah kita ikut sunnah. Apa makna ikut sunnah? Kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Kita telah terangkan bahawa konsep sedemikian itulah sebenarnya bid'ah yang sayyi'ah.
Kerana apa? Kerana menambah-nambah Quran dan hadis tidak kata demikian. Itu kita bincang dalam bab yang kedua, iaitu at-tarku. At-tarku dalam konteks ini bermakna apa perbuatan yang Nabi SAW tinggalkan. Ya, Nabi tak buat. Jadi sembang tu bunyi macam kemah juga. Wah, kita ikut sunnah. Dah Nabi pun tak buat apa kita buat? Padahal itu bercanggah dengan ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa pada kamu oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil perkara tersebut. Yang Nabi bawa, jangan tolak, terima, ya, amalkan semampu kita. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang bagi dia larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Jelas Al-Quran menyebut wa ma nahakum, apa yang bagi dia larang. Al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu, apa yang bagi dia tak buat. Jadi orang ini seolah-olah lebih pandai daripada Al-Quran. Al-Quran kata yang Nabi larang jangan buat. Dia kata tak, bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun sudah haram. Ini namanya bid'ah. Dan bid'ah macam ini sayyi'ah. Kerana jangan sangka menghalalkan yang haram sahaja berdosa, mengharamkan yang halal juga berdosa. Bercanggah dengan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku telah melarang kamu dari sesuatu perkara, maka hendaklah kamu jauhi perkara tersebut, dan apabila aku suruh kamu dengan sesuatu suruhan, lakukanlah perkara tersebut semampu kamu. Jadi yang Nabi suruh kita buat, kalau tak mampu buat juga semampu kita. Yang Nabi larang jauhi. Yang Nabi tak buat belum tentu. Kita tengok kepada dalil yang lain. Kalau dikatakan haram bercanggah dengan usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi. Al-Quran sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum, pengiktirafan Nabi sumber hukum, ijma' ulama' sumber hukum, qiyas sumber hukum. Ada lagi dibincangkan masalih mursalah, istihsan, istishab, saddu zara'i', uruf dan sebagainya. Jadi menyempitkan sumber hukum hanya kepada perbuatan Nabi, ini kekeliruan yang membawa kepada bid'ah yang sayyi'ah. Jadi hati-hati ya, yang merasakan dia pejuang sunnah tetapi mengharamkan sesuatu semata-mata kerana Nabi tak buat, bertaubatlah daripada bid'ah yang sayyi'ah ini. Kamu telah menyempitkan agama Islam yang luas. Kemudian dalam ilmu usul fiqh juga, untuk memahami daripada Quran dan hadis bahawa sesuatu perbuatan itu haram, pertama ada la nahi. La nahi terjemah bahasa Melayu jangan. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Oleh kerana ada larangan difahami menghampiri zina itu haram, apatah lagi berzina. Atau ada perkataan haram, innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu, yakni memakan bangkai. Mana tahu kata haram, dah memang sebut haram. Ataupun yang ketiga, zammul fi'li, dikeji perbuatan tersebut. Misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan kami. Kita lihat dalam masyarakat kita sekarang ni, penipuan sudah berleluasa, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan orang-orang yang terpelajar, yang ada kedudukan dan pangkat, sudah suka menipu dan berbohong, maka itu adalah haram. Nabi tak larang pun. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Ya, tetapi bukan daripada golongan kami, itu adalah satu bentuk kejian. Difahami bahawa menipu itu adalah haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi SAW tak buat, maka difahami ia adalah haram. Jadi kalau kata Nabi tak buat, kita jangan buat, itu sembang kedai kopi. Disuluh dengan suluhan ilmu, fil. Bahkan kaedah dalam usul fiqh adalah at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perkara belum menatijahkan hukum. Dalam kaedah yang hampir sama, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tidak melakukan sesuatu perbuatan tidak menunjukkan kepada keharaman. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Ada orang datang live tapi nampak macam masih belum faham. Ibnu Zulkifli dengar baik-baik penerangan kita, moga-moga Allah buka pintu kefahaman.
Selesai ya. Tajuk bid'ah, tajuk at-tarku. Tapi orang utara kata duk ketegak lagi. Masih berdegil lagi. Orang Terengganu kata kerah keng lagi. Maka dia bawa hujah lain. Bila kita terangkan, agama Islam ni tak sempit. Nabi SAW datang bawa Islam, bukan nak mengharamkan segala yang telah diamalkan oleh manusia, tidak. Bukan nak mengharamkan segala adat yang kita amalkan, tidak. Agama Islam datang untuk mengharamkan yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu banyak adat-adat orang Arab dari zaman jahiliyah lagi, baik dalam nikah kahwin, baik dalam muamalat, Islam tidak batalkan. Kerana apa? Kerana selari dengan syariat. Ada nikah-nikah tertentu, Islam haramkan. Ada jual beli tertentu, Islam haramkan. Tapi seumpama mudharabah, musyarakah, ini sejak jahiliyah ada. Tapi tidak bercanggah dengan syariat. Dan nikah sebagaimana yang diiktiraf sekarang ini, daripada zaman jahiliyah ada nikah macam itu. Dan diiktiraf. Jadi jangan kita sempitkan agama kita. Lalu dia masih bangkang lagi, dia kata apa? Kalau perkara itu baik boleh buat. Itu konsep yang kita pegang ya. Tak mesti benda tu kena Nabi buat baru kita boleh buat. Yang penting benda tu baik, kita boleh buat. Jadi dia kata, kalau asalkan baik boleh buat, why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Kan seumpama hari Sabtu orang bukan kalut nak pergi kerja. Kuliah subuh pun boleh buat, tambahlah 2 rakaat, kan asalkan baik boleh buat. Dan apa kata hari Sabtu ni, alang-alang kita cuti, kita buat sembahyang khusus hari Sabtu. Kan kita ada solat Jumaat. Salat Jumaat kelam kabut, orang kerja, tak sempat buat sunnah-sunnah, tak sempat mandi sebelum salat Jumaat, tak sempat berwangi-wangian. Daripada pejabat datang salat Jumaat berpeluh-peluh, ya. Elok hari Sabtu kita cuti, kita buat sembahyang khusus dengan khutbahnya, dengan apanya, asalkan baik boleh buat, kan ustaz kata. Bahkan saya pernah ditanya, ustaz kalau asalkan baik boleh buat, why not kita azan berduet? 2 orang ganti-ganti, yang ni Allah Akbar, yang ni sebelah jahud asyhadu an la ilaha illallah. Kata ustaz, asalkan baik boleh buat. Ini golongan, minta maaf kalau bahasa kasarnya, bodoh tetapi confident. Kenapa kita kata bodoh? Kerana dia gagal memahami setelah diterangkan berkali-kali bahawa asalkan baik boleh buat itu baik daripada neraca syarak. Adakah sembahyang subuh dengan sengaja 4 rakaat itu baik? Adakah buat sembahyang khusus pada hari Sabtu dengan kaifiat-kaifiat tertentu itu baik? Adakah azan secara berduet itu baik? Ini kaitan dengan bab yang ketiga. Iaitu nak tentukan sesuatu perbuatan itu dari segi syarak baik atau tidak baik, dia sangat bergantung kepada bentuk ibadah itu sendiri. Maka ibadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dibahagikan kepada 2. Pertama, ibadah yang terikat, yang kedua ibadah yang tidak terikat. Disebut dalam kitab ini ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Tetapi saya lebih prefer yang lebih direct maknanya, iaitu ibadah muqayyadah. Apa makna muqayyadah? Terikat. Terikat dengan apa? Contohnya waktu. Maka solat khusus waktunya hari Jumaat. 2 rakaat asalnya zuhur, tak payah zuhur dah buat Jumaat 2 rakaat, kalau zuhur 4. Dan ada khutbah. Kalau tidak khutbah tidak sah. Khutbah dia ada syarat rukunnya. Kena ada tausiah, kena ada selawat itu dan ini. Kena ada doa kepada orang mukmin. Maka yang seumpama terikat macam itu tak boleh kita ubah. Kita nak buat pada hari Sabtu sembahyang khusus, tapi kalau nak sembahyang sunat banyak hari Sabtu, silakan. Hari bekerja tak sempat, kelam kabut, hari Sabtu cuti, ya, ambil wuduk sembahyang Allah Akbar 2 rakaat, tak puas lagi Allah Akbar 2 rakaat, sunat mutlak, tak ada masalah. Kenapa buat hari Sabtu? Hari Sabtu saya lapang. Tapi atas nama solat khusus hari Sabtu itu kan memerlukan kepada dalil. Kerana ini ibadah solat muqayyadah, pertama dengan waktu. Seumpama kita kata nak sembahyang subuh, kalau pagi-pagi nak pergi kerja kelam kabut, jadi kita ubah sampai di office, kita sembahyang jemaah dengan staf pukul 9.30 pagi. Lebih afdal, ada silaturahim, kita pun tak kelam kabut. Tak afdal. Haram, tidak sah, bid'ah yang sayyi'ah, dalalah, kerana sembahyang diikat dengan waktu. Ada yang diikat dengan tempat. Susah-susah sangatlah, Omikron lah, apa-apa ya. Elok-elok dah pengusaha umrah dah seronok.
dah boleh jalan bisnes balik, terpaksa stop sebab balik umrah nak ambil barakah, katanya ambil Omicron. Susah-susahlah kita buat umrah di Malaysia je lah. Cari tempat yang cantik sikit, di mana, di Putrajaya atau di mana, kita buat seperti seumpama ada Kaabah, janji boleh tawaf, janji kita niat ikhlas kepada Allah, janji kita ada sa'i, tak kisahlah walaupun bukan di Safa Marwah. Kat Malaysia bukan tak ada tempat tinggi, kita buat sini seperti Safa, sini seperti Marwah, hukumnya haram, tidak sah umrah demikian. Itu bid'ah sayyi'ah dalalah. Kerana ibadah umrah dan haji bukan sahaja, kalau umrah okey sepanjang tahun, kalau haji ada masanya, bahkan ada tempatnya. Dah pergi haji dah pergi ke Kaabah, tapi tak nak wukuf di Arafah pasal orang ramai. So pada hari wukuf dia pergi wukuf di Mina, batal haji dia, tidak sah, itu bid'ah. Kerana haji ikat dengan tempat. Wukuf memang di Arafah. Ada yang diikat dengan bilangan. Contohnya solat tadi. Subuh memang ditetapkan 2 rakaat. Maka kalau kamu sengaja solat 1 rakaat subuh, itu tidak sah dan hukumnya haram. Demikian kalau kamu sengaja solat 4 rakaat subuh juga, tidak sah dan hukumnya haram. Kerana muqayyadah, diikat dengan bilangan. Jadi kita harap kawan-kawan kita, ramai juga ikut live ni ya. Saya rasa lebih ramai daripada di masjid. Sekarang ni dah ada dalam 158 mata. Tetapi tak semuanya ikut tu setuju. Kalau tuan-tuan rajin pergi ke Facebook saya, Engku Ahmad Fadzil di original page, di urangan komen tu macam-macam ada, macam Astro. Yang masuk maki hamun pun ada. Yang membangkang okey lagi, yang membangkang kita boleh terangkan. Tak betul macam tuan cakap tu. Yang sebenarnya ulama terangkan macam ini. Yang membangkang masih okey. Yang masuk maki hamun pun ada. Tuan-tuan, Ustaz Engku ni sebenarnya bodoh. Selesai. Masuk komen macam tu. Nak jawab apa? Takkan nak jawab kamu pun bodoh. Tak selesai lah. Dan tak salah pun kalau dia kata kita bodoh, memang manusia ni asalnya bodoh. Dalam Quran pun sebut, kan? Insan tu adalah yang jahul. Orang yang bodoh, yang jahil. Cuma moga-moga Allah hilangkan kejahilan daripada diri kita. Jadi kita harap yang dengar ini dengar dengan niat ikhlas nak faham. Tak sedikit yang dengar sebab nak hentam. Mana ruang Ustaz Engku tersilap, tergelincir lidah, tersilap fakta, kita hentam dia. Ada istilah baru sekarang ni, kita checkmate dia. Lah, agama datang bukan untuk checkmate kita masing-masing. Kita taklim, kita dakwah nak bagi umat faham. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Jadi mana-mana yang diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk berada di meja kuliah seumpama ini, pastikan niat kita itu adalah menyampaikan ilmu, memahamkan umat. Bukan ada tujuan lain. Na'udzubillah, kalau ada tujuan lain, dibimbangi tidak bawa kebaikan. Baik. Kemudian ada yang diikat dengan cara. Contohnya, kita ambillah ibadah haji. Tawaf tu kan dia ada pusingan dia. Pusingan melawan pergerakan jam. Kita ubahlah, sama je, yang penting kita tawaf tu Kaabah. Kita ikut pusingan jam. Tak sah. Kerana caranya begitu. Cara sembahyang misalnya, kita rokok dahulu, iktidal, sujud. Tak mau, saya nak sujud dulu, nanti bangun daripada sujud baru saya nak rokok. Tak boleh. Dia ada cara dia. Jangan pandai-pandai. Ini bid'ah yang sayyi'ah. Ini bukan asal baik. Ini buruk dari segi syariat. Baik. Tapi jam ikut pusingan tawaf tu macam mana? Kan ada orang jual jam ikut pusingan tawaf. Sebenarnya tak ada dalil. Jam ni bukan mesti ikut tawaf ke lawan tawaf. Tapi kalau dari segi kaedah fiqh, jam yang ikut pusingan tawaf tu tak bagus. Kenapa tak bagus? Kaedah dalam masyarakat adalah al-khuruj an adat la yanbaghi al-khuruj an adatin nas illa fil haram. Tak sepatutnya kita keluar daripada kebiasaan manusia kecuali kalau kebiasaan mereka tu haram. Jadi jam melawan pusingan tawaf tu dah manusia dah biasa, dah pandai tengok. Sebentar lalu dah tahu. Kalau kita buat terbalik kan jadi susah. Ni pukul berapa? Bukan masalah ada dalil khusus, tidak ada. Tapi dalil umum menunjukkan bahawa Nabi SAW tak suka buat satu perkara yang akan menimbulkan kesusahan kepada manusia. Selagi mana perkara itu tak haram, Nabi biarkan. Baik.
Kemudian ada yang ikut keadaan. Misalnya sembahyang mesti dalam keadaan suci daripada hadas. Kalau sembahyang dalam keadaan tak suci daripada hadas, sembahyang tidak sah. Mesti dalam keadaan menutup aurat, mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Berbeza dengan ibadah ghairu muqayyadah seperti zikir, seperti selawat, seperti berdoa, seperti baca Al-Quran. Ini semua ibadah. Tetapi tidak diikat. Contoh, nak berzikir bila? Ya terpulang. Cuma kalau zikir yang diceritakan fadilatnya dengan waktu, misalnya zikir lepas sembahyang, itu jangan tinggal lah. Habis haram ke tinggal? Tak haram. Zikir kan sunat. Tapi fadilat rugilah. Lepas sembahyang, ikut sunnah Nabi istighfar. Lepas buat maksiat lah ustaz istighfar. Sembahyang ibadah. Ya. Tetapi sembahyangnya kita itu tidak mustahil, penuh dengan kekurangan, penuh dengan taksir, tak layak pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab kita istighfar minta ampun dengan rahmat kurniaan Allah, Allah terima. Kemudian kalau subuh dengan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Jangan dikurangkan. Haram ke ustaz kalau kurangkan? Tak baca langsung pun tak haram Tapi rugilah tak dapat fadilat, diberi 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah dan dijadikan perisai daripada syaitan dan perkara-perkara yang kita tak suka. Kan ini adalah amalan pendinding yang diajar oleh Nabi SAW, jangan tinggalkan. Ya? Dan seeloknya ketika kita masih duduk macam tahiyat akhir tu. Seeloknya lah. Ada orang sakit kaki lah, tu cerita lain lah. Lepas tu baru nak tukar kedudukan, juga subuh dan maghrib. 2 waktu ni, pastikan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kerana kalau lepas subuh meninggal waktu siang tak masuk neraka, kalau lepas maghrib meninggal waktu malam juga tak masuk neraka. Mati siang atau mati malam, dua-dua tak masuk neraka, alhamdulillah masuk syurga. 7 kali je. Ada yang diskaun 3 kali. Taklah berdosa. Tapi takut tak dapat fadilat, rugi. Jadi kalau zikir-zikir yang telah dikaitkan, misalnya lepas sembahyang, masa nak naik kenderaan, masa nak bersama isteri ada zikir dia, jangan zikir sama isteri itu pula dibaca pada masa nak makan, terkejut orang. Kan? Jadi tapi zikir lain, nak sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bila-bila masa. Zikir lain nak sebut alhamdulillah bila-bila masa. Jadi termasuklah kita kata selawat. Kalau orang faham isu selawat ni, dia tidak akan bising-bising orang selawat selang-selang tarawih. Dia kata Nabi SAW tak buat. Tak penting. Kerana selawat ini dalilnya umum. Allah suruh kita berselawat. Allah tidak tetapkan bila. Allah tidak tetapkan di mana. Allah tidak tetapkan berapa. Allah tidak tetapkan bahkan kena suci daripada hadas. So kalau selawat, tak ada wuduk, tak ada masalah. Bahkan sedang dalam keadaan berhadas besar pun masih sunat kita berselawat. Kerana tidak diikat. Kalau sembahyang tak sah lah. Tak suci daripada hadas. Kan beza. Jadi, kenapa kamu komplain orang selawat selang tarawih? Sebab tak ada dalil. Dalil dah ada. Kamu yang nak melarang, makna kamu mentaksiskan. Dalil tu umum. Luas. Bila-bila masa boleh selawat. Kamu nak kata selang tarawih tak boleh. Kamu kena bawa dalil mukhassis. Dalil yang menyempitkan tu kena ada. Ada dalil mengatakan Nabi SAW larang selawat selang tarawih misalnya. Baru kita boleh kata tak boleh. Tak, kami bukan larang selawat selang tarawih. Kami larang mengkhususkan selawat selang tarawih tu. Maknanya asal selang tarawih je selawat. Asal selawat je selang tarawih. Macam tu yang kami larang. Okey, fine. Mengkhususkan apa makna dia? Yang kamu lihat itu bukan mengkhususkan. Itu namanya membiasakan diri dengan sesuatu amalan. Mengkhususkan kalau satu orang mendakwa. Dia kata sedang tarawih hanya boleh selawat. Jangan dia buat benda lain. Ingat tuan-tuan. Amalan lepas sedang tarawih hanya boleh selawat. Macam itu perlu kepada dalil. Itu baru mengkhususkan namanya. Tak ada dalil, jangan pandai-pandai kata selang tarawih hanya boleh selawat. Atau kata dia, kalau nak selawat boleh. Pastikan selang tarawih. Waktu lain jangan selawat. Ya, ini juga tak betul. Itu namanya mentakhsiskan. Tapi yang dibuat oleh masyarakat tidak. Mereka tahu kalau selang tarawih tak selawat pun tak ada masalah. Cuma mereka membiasakan diri, moga-moga termasuk dalam hadis Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla.
sebaik-baik amalan, sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Sedikitlah, hanya selang tarawih aja selawat. Orang yang rajin selawat, setiap waktu pun dia selawat. Kita ni kurang rajin selawat, adalah juga selawat selang-selang tarawih. Ya. Oleh kerana kita konsisten buat macam itu, moga-moga Allah kasih dengan amalan tersebut. Itu saja. Tapi Ustaz, ada orang keliru Ustaz. Dia ingat kalau tak selawat selang tarawih, tak sah tarawih dia. Keliru, ajar je lah, bermasalah. Ada orang tak pandai, dia ingat wuduk tu semua wajib. Dia tengok berwuduk, basuh pergelangan tangan pun dia ingat wajib. Sapu telinga pun dia ingat wajib. Ajar je lah. Takkan kita nak larang orang basuh tangan, sedut air ke hidung sebab ada orang keliru. Oleh kerana ada orang ingat perbuatan itu wajib, maka kita jangan lagi basuh tangan, pergelangan tangan. Jangan lagi kita hisap air ke hidung. Jangan lagi kita sapu telinga sebab ada orang keliru. Ya, yang keliru kita ajar. Kalau adalah seorang dua, oleh kerana tak mengaji, hanya ikut orang daripada kecil pun tak pernah belajar bab tarawih. Ikut je. Maka dalam fikiran dia, dia ingat selawat tu mesti. Kalau tak selawat, tak sah tarawih. Untuk orang itu kita ajar dia. Senang je kan? Tuhan, sebenarnya selawat tu sunat je. Nak buat benda sunat lain pun boleh. Nak istighfar boleh. Nak baca qul Allah boleh. Nak diam saja pun boleh. Jadi tarawih bukan mesti selawat. Oh gitu. Kan selesai. Kenapa nak diganggu amalan masyarakat yang sudah elok? Baik. Jadi seumpama zikir, seumpama selawat, seumpama berdoa, seumpama baca Al-Quran, waktu bila-bila secara umumnya boleh, tempat mana-mana secara umumnya boleh. Ya, tapi adalah masa-masa tak boleh. Misalnya perempuan yang dalam keadaan haid, kan ada perbincangan tentang membaca Al-Quran tu. Bukan sewenang-wenangnya. Dalam tandas misalnya, jangan duduk berzikir dalam tandas pula. Zikir lisan. Zikir dalam hati, ingat pada Allah, masih diteruskan walaupun dalam tandas. Okey. Kemudian dari segi bilangan, ya, secara umumnya terpulanglah. Nak zikir banyak mana, nak selawat banyak mana, terpulang. Cuma eloknya kalau nak amal zikir secara khusus, biarlah berguru. Kerana kadang-kadang kita yang tak tahan. Bukan zikir itu tak bagus. Kadang-kadang orang tu sampai baru reform nak zikir sampai 5,000, 10,000. Takut tak tertanggung. Macam ubat juga. Zikir itu ubat hati. Ubat tu bagus, tapi kalau dah overdose, tak sesuai dengan badan, ke masalah. Kalau ada guru lihat, oh, kamu cukuplah selawat 10 kali setiap lepas sembahyang. Amalkan yang itu dulu. Lama guru dia tengok, dah bagus orangnya. Dan dia tambah lagi. Kamu selawat sekarang ni 100 kali lah sehari. Kan macam itu. Ya? Dia ada gradual. Sebab drastic change biasanya ada negative consequences. Walaupun perbuatan itu asalnya baik. Jadi doa juga sama. Nak doa bila, nak doa di mana. Jadi tak perlu kecoh lah. Doa awal tahun boleh. Akhir tahun boleh. Sepanjang tahun pun boleh. Cuma jangan didakwa bahawa ini doa akhir tahun ini, inilah yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah lafaz yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perlu kepada dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan kita memandai-mandai menisbah kepada Nabi, bimbang kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekadar nak berdoa, semoga Allah pelihara kita daripada gangguan syaitan sepanjang tahun, semoga Allah ampunkan dosa kita yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu, boleh. Dan sebolehnya jangan awal tahun, akhir tahun saja. Sepanjang tahun juga kita berdoa. Selesai. Jadi, soalan. Bolehkah mengurang atau menambahkan sesuatu pada ibadah? Okey. Jawapannya, ada perincian. Kalau pengurangan, haram sekiranya bilangan itu telah ditetapkan oleh syarak, kita kurangkan, tak boleh. Habis kalau tak ditetapkan oleh syarak, tak adalah isu pengurangan. Kan pengurangan ni daripada yang telah ditetapkan. Syarak tak tetapkan macam zikir tadi. Kenapa kamu zikir kurang? Tapi kalau syarak tetapkan walaupun sunat, kita raikan. Macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi. Ya, jangan kita buat 3 walaupun tak berdosa, bimbang tidak dapat fadilat. Tapi seumpama mengurangkan rakaat solat zuhur jadi 3, haram. Mengurangkan bilangan hari puasa, ya, kita puasa 29 atau 30,
Dah lah ni musim panas, tak larat lah kita puasa 15 hari, kita raya terus. Ya, tak boleh, ya, haram. Mengurangkan bilangan persiapan tawaf. Ya, ramai sangat orang ni. 3 kali cukup lah, balik lah. Kamu tawaf berapa kali tadi? 3 kali. Cukup ke? Tak apalah, tak boleh. Kerana tawaf 7 kali. Mengurangkan bilangan melontar jamrah, mengurangkan rukun dalam solat dan lain-lain. Sementara penambahan, dia lebih terperinci. Penambahan dalam ibadah, ya, internal, iaitu dilarang sama sekali. Ya, contohnya apa? Dalam solat kita tambah rukuk dan sujud. Tak puas rukuk sekali, sujud kan 2 kali, rukuk pun 2 kali, ya. Lepas i'tidal, rukuk lagi sekali. Kecuali solat khusuf, ya, ataupun kusuf, ya, solat gerhana, itu memang kaifiat dia rukuk 2 kali. Kaifiat dia begitu, tak apa. Saja-saja nak rokok 2 kali, penambahan dalam ibadah haram. Atau menambah 1 rakaat dengan sengaja, 2 dengan sengaja. Jadi terjawablah persoalan tadi. Persoalan kalau asalkan baik, kenapa tak salat subuh 4 rakaat? Itu penambahan dalam ibadah yang haram. Kerana bilangannya telah ditetapkan. Adapun penambahan ke atas ibadah, maknanya eksternal. Ada yang haram, ada yang tidak. Contoh, menambah solat sunat selepas subuh dan asar. Sengaja, kita tahu ini waktu karahah. Ya. Sunat mutlak tak ada, tapi kalau sunat yang bersebab, misalnya kita dah sembahyang asar. Kemudian kita masuk dalam masjid, ya, nak baca Quran. Masuk dalam masjid sebab untuk kita tahiyatul masjid. Maka walaupun kita tahiyatul masjid tu lepas kita dah selesai solat asar, tidak haram. Ya, kerana dia adalah solat sunat yang sebabnya datang dahulu. Tapi kalau sebabnya kemudian, masih dilarang. Contohnya solat sunat hajat, istikharah, ya, itu sebab tu kemudian, hajat tu kemudian, istikharah tu pilihannya kemudian. Makanya itu pilih waktu lain. Jangan buat waktu lepas sembahyang asar, jangan buat lepas sembahyang subuh. Tak, saya nak buat juga, saya rajin, haram. Kerana itu nama al-inat, ya, degil. Dah tahu benda tu makruh, dah tahu benda tu tak diberi pahala, berdegil juga. Maka kedegilan seperti itu haram. Atau menambah 1 lagi solat wajib jadi 6. Ini contoh je lah. Ada korang rajin nak sembahyang 6 waktu. Yang nak diskaun ramai. 5 waktu jadi 4, 5 waktu jadi 3, tu ramai. Nak tambah sampai jadi 6, tak ada kot. Katalah ada, baru reform, semangat. Dulu saya banyak tinggal solat, Ustaz. Orang lain okeylah sembahyang 5 waktu saja. Tapi orang macam saya ni, saya rasa tak tergamak lah. Dulu memang tak sembahyang langsung. Jadi saya nak sembahyang 6 waktu satu hari. Yang ke-6 itu bid'ah sayyi'ah, haram. Tapi ada yang tidak dilarang. Contohnya, membanyakkan zikir atau doa melebihi daripada yang maksur. Maknanya yang maksur yang memang daripada Nabi SAW. Kita dah zikir yang Nabi ajar tadi, kita masih nak berzikir. Terutamanya lepas subuh ni, yang afdalnya kita terus di tempat kita solat ni sehinggalah terbit waktu, terbit matahari. Itu dapat insya-Allah pahala seperti menunaikan haji dan umrah. Lebih kurang begitulah, boleh cek balik, fadilat dia. Ada fadilat besar di situ. Habis yang kamu zikir tu tak pun diajar oleh Nabi, zikir kan ibadah yang tidak diikat, boleh. Tapi janganlah kita buat yang tambahan, yang maksud kita tinggal. Iaitu yang tak cantik. Kita perhati sesetengah masjid atau imam, selesai sembahyang Al-Fatihah, terus doa. Mana yang 33, mana ayat kursi? Padahal itu yang maksud. Ayat kursi, kan kalau lepas sembahyang, itu dijanjikan tinggal tunggu meninggal saja untuk masuk syurga. Yang 33 diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jangan yang maksud ditinggalkan. Ada setengah masjid oleh kerana dapat isyak nak baca surah Al-Mulk. Bagus, ya, baca surah Al-Mulk pada setiap malam tu bagus, ada fadilatnya. Tapi nak kejar Al-Mulk, tinggal zikir lepas sembahyang. Tak patut. Kerana zikir lepas sembahyang tu dia sahibul waktu. Dia yang mempunyai waktu tu. Dia dikaitkan dengan lepas sembahyang. Adapun baca surah Al-Mulk bila-bila boleh. Tiba-tiba oleh kerana nak buat yang bila-bila boleh, kita tinggalkan yang memang dah diikat dengan waktu, tak cantik di situ.
Tapi tetap tidak berdosa. Kerana hukum berzikir lepas solat masih lagi sunat. Tapi tidak bijak kita dalam berinteraksi dengan sunnah. Baik. Tawaf sunat. Kita jarang-jarang dapat pergi Mekah. Ya, lain orang yang setahun 2 kali. Ya. Kita ni 4-5 tahun sekali pergi umrah. Jadi rasa tak puas. Nak tawaf sunat. Boleh. Tawaf sunat nak buat banyak-banyak boleh. Ataupun sebelum azan dia selawat. Ada orang kata tak boleh. Selawat kan bila-bila masa. Tapi tak ada dalil sebelum azan tu selawat. Kan sebelum azan. Bukan saya tambah lafaz selawat dalam azan. Dalam azan dah ada lafaz dia. Tak payah diubah-ubah lagi. Tapi selawat ni kan sebelum azan. Sama juga macam isu sapu muka. Nanti kita akan jumpa ya. Isu sapu muka lepas sembahyang. Saya perhati di Malaysia ni tak ada isu sangat lah. Ya? Sebab kita biasalah. Kita dah diajar daripada kecil. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu muka. Jadi ada orang kata bid'ah. Bid'ahnya apa? Kan lepas sembahyang. Kan sembahyang tu habis dengan salam. Sapu muka tu lepas sembahyang. Jadi lepas sembahyang kamu nak buat apa? Nak pegang hidung? Boleh, tak perlu dalil. Lepas sembahyang terus sedut poket, cek WhatsApp, memang tak ada dalil. Tapi lepas sembahyang. Cuma kenapa kamu sapu muka? Kerana sapu muka ni ada riwayat bahawa Nabi SAW mengamalkannya. Dengan sekali dengan berdoa. Tapi riwayat tu da'if Ustaz. Ya, da'if tidak berisi palsu. Jadi ulama-ulama kita bijak. Da'if ada kemungkinan Nabi memang buat, ada kemungkinan Nabi tak buat. Tapi benda ni kan lepas sembahyang kita boleh buat apa saja. Sekurang-kurangnya kalau saya sapu muka, kalau betul Nabi buat, saya sudah ikut sunnah. Kalau Nabi tak buat pun memang sapu muka tak ada masalah lepas sembahyang. Ini konsep namanya ihtiyat, berhati-hati. Yang ni yang ramai tak faham ya. Kenapa ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal hanya cerita tentang kelebihan. Asalnya sapu muka hukumnya harus. Tapi dalam hadis tu menunjukkan Nabi buat, ada kelebihan di situ. Tapi hadis dhaif. Konsepnya sama macam kalau tuan-tuan memandu melebihi had laju di highway, tiba-tiba nampak kereta daripada arah sana bagi beam. Biasanya apa yang kita akan buat? Kita akan slow down. Kerana biasanya kalau bagi beam ni mungkin ada something lah, speed trap ke apa ke. So kita slow down. Padahal belum pasti. Bagi beam tu dhaif sebenarnya. Mungkin dia bagi beam sebenarnya sebab dia nak memotong. Bukan dia nak bagi syarat pada kita. Mungkin budak-budak muda tengah seronok main-main beam. Habis kenapa kamu slow down? Itu namanya ihtiyat. Berhati-hati. Kau ada speed trap, selamat aku. Kalau tak ada speed trap pun tak apalah. Berhati-hati. Begitulah hadis dhaif. Palsu jangan. Kalau ulama telah sepakat menilai sesuatu hadis itu palsu, sebenarnya bukan hadis pun. Sebut hadis, ya sebab didakwa hadis. Sebenarnya bukan hadis, maka dalam bidang apa pun tak boleh hadis palsu dijadikan sandaran. Walaupun amalannya mungkin tak palsu. Yang ni yang saya saman orang di mahkamah kes ni. Kita nak terang pada masyarakat, wujudnya hadis palsu tidak bererti amalan tu palsu. Dia kata kita pergi bela hadis palsu. Itu kan fitnah. Hadis palsu kita tak bela. Kita membela amalan yang sahih yang diancam oleh hadis palsu. Lalu saya bagi contoh yang paling terang benderang. Apa dia? Solat tarawih. Solat tarawih tidak ada keraguan. 4 mazhab ittifaq sembahyang itu sunat. Khilaf hanya pada bilangan rakaat. Jumhur ulama mengatakan sembahyang tarawih 20 rakaat. Ada riwayat dalam mazhab Imam Malik mengatakan 36 rakaat. Khilaf hanya pada bilangan. Tapi sunatnya solat tarawih tidak ada khilaf. Baik. Tapi ada tak hadis palsu tentang solat tarawih? Ada. Kononnya siapa sembahyang tarawih malam pertama sekian fadilatnya, siapa yang sembahyang tarawih malam kedua sekian fadilatnya. Palsu ke itu Ustaz? Dulu kami baca kat sekolah. Yalah, kamu masa tu tak tahu, mungkin dimaafkan. Sekarang kamu dah tahu kan hadis tu palsu? Dah tahu dah Ustaz. Dah mengaji. Jangan lagi sebarkan. Tapi adakah bermakna solat tarawih juga jadi palsu? Tidak. Hadis tu yang palsu, salat tarawihnya tidak palsu. Kenapa kami nak terangkan itu? Sebab kami dapati sudah ada masyarakat yang keliru. Tarawih belum keliru lagi. Misalnya puasa hari Tarwiyah. Puasa hari 8 Zulhijjah. Ada hadis yang dinilai palsu, walaupun khilaf ulama ada kata palsu, ada kata dhaif jiddan dan sebagainya. Yang penting hadis itu
dari segi kesahihannya itu teruk. Nak disembah pada Nabi tak selamat. Cerita tentang apa? Tentang fadilat puasa pada hari 8 Zulhijjah. Maka ada masyarakat sudah keliru, oh kalau gitu kita jangan puasalah hari 8 Zulhijjah tu. Sebab hadisnya palsu. Bukan. Sunatnya puasa 8 Zulhijjah tidak bersandar pada hadis palsu itu. Bersandar kepada keumuman kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah digalakkan beribadah, termasuklah ibadah puasa, dan 8 Zulhijjah itu termasuk daripada 10 awal Zulhijjah. Maka itu dalil dia. Oh gitu. Itu tujuan kita terangkan. Hadis palsu tidak berarti amalan dia palsu. Amalan tu sabit dengan dalil lain. Hadis tu jangan dipegang kerana hadisnya palsu. Tiba-tiba saya dan Dr. Hafiz bin Soroni difitnah mengatakan kami ni membela hadis palsu. Jadi kita kata minta maaf lah, kamu dah fitnah kami. Jadi dia setakat ni belum mau minta maaf lagi lah. Jadi saya saman lah. Jadi ada orang marah, apa Ustaz? Beza pandangan hujah lah. Saya kata kalau beza pandangan memang berhujah. Saya dah bertahun-tahun kena maki dalam Facebook. Saya tak pernah saman pun. Sebab memang saya pertahankan. Ada orang marah, Ustaz engkau pertahankan bid'ah hasanah. Oh ya, okey, memang saya pertahankan. Ustaz engkau pertahankan takwil ayat mutasyabihat. Ya, memang saya pertahankan. Sebab itu pegangan ulama. Takwil ijmali atau takwil tafsili, ulama pegang macam itu. Jadi saya tak kisah lawan hujah. Tapi saya tidak membela hadis palsu. Bahkan kan tadi saya sebut kalau hadis palsu jangan diamalkan. Jangan disandar pada Nabi SAW. Tiba-tiba kamu tuduh saya membela, bahkan membuat kempen membela hadis palsu. At least kamu minta maaf lah kalau kamu silap faham. Itu kan memburukkan imej saya. Oh dia ni pembela hadis palsu ni. Dr. Hafiz lagi lah dia bidang hadis, PhD hadis. PhD hadis pun boleh bela hadis palsu. Apa macam dia orang ni? Kan tu fitnah. Jadi fitnah bukan lawan hujah. Fitnah saman di mahkamah. Itu saja. Mahkamah setuju tak setuju tu wallah alam lah. Itu bergantung pada peguam bawa bukti. Jadi kesimpulan hadis dhaif tu nanti kita akan bincang dalam bab yang keempat. Hadis palsu itu memang jelas tertolak. Hadis dhaif pun sudah ada kekeliruan. Jadi nanti next kita akan bincang di muka surat 53 macam mana memahami kaedah al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah terhenti pada dalil. Kaedah ini betul, tapi telah berlaku salah faham. 2 minit, 7.30 kita berhenti boleh? So kita tutup terus bab ni. Ya. Al-aslu fil ibadat at-tauqif itu betul, tetapi hanya pada ibadah yang muqayyadah. Ya, ibadah yang terikat. Jadi nak buat sesuatu tu kena ada dalil. Jangan pandai-pandai sembahyang tambah rakaat, jangan pandai-pandai hari Jumaat tak nak solat Jumaat tukar hari lain, tak boleh. Dia tauqif, ikut macam dalil dia. Tetapi kalau ibadah yang tidak muqayyadah, dalil umum tu sudah memadai. Contoh mudahnya, apa dalil kamu selawat selang tarawih? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawat dan salam ke atas Nabi. Ya, tak ada sebut selang tarawih pun tak perlu. Kerana ibadah ini tidak terikat, sudah memadai dalil umum tu menjadi tauqif tadi. Mana selawat selang tarawih tu tauqifnya pada dalil umum. Tetapi kalau ibadah yang terikat, tauqifnya pada dalil khusus. Jadi nak mengatakan al-aslu fil ibadat al-haram tidak betul, ya. Asal dalam ibadah adalah haram, tidak betul. Hanya haram kalau dibuat berbeza. Contoh, tauqif dalam sifat ibadah. Sujud sebelum rokok, tak boleh. Duduk sebelum sujud, tak boleh. Duduk tu antara dua sujud. Duduk tasyahud bukan pada tempatnya. Rakaat pertama dah tasyahud awal, tak boleh. Ada tauqif dalam waktu ibadah. Tak boleh misalnya lakukan ibadah pada waktu yang tidak ditentukan syarak. Solat subuh, bila? Waktu zuhur. Tak boleh. Tertidur, terlupa, dimaafkan. Bukan boleh, dimaafkan. Tauqif dalam jenis ibadah. Tak boleh menyembah sesuatu yang tidak disyaratkan. Sembah matahari, sembah bulan, itu jelaslah. Tauqif dalam tempat ibadah. Misalnya nak wukuf di Muzdalifah, atau wukuf di Mina, atau dia nak mabit di Arafah. Sebab masa mabit, Arafah lengang. Tenang dia kata, mabit di Arafah sajalah. Itu semua tak boleh, ya. Jadi selesai, alhamdulillah.
bab yang ketiga. Next kuliah insya-Allah bab yang keempat, cuba meneraikan kekeliruan berkaitan tentang hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.